Kita Malaysia, bagi saya bermaksud sebuah negara yang mempunyai rakyat yang sangat prihatin. Kita Malaysia itu adalah family. Kebanggaan duduk dalam satu negara dengan pelbagai kaum, bersatu padu, sentiasa memberi sokongan di antara satu sama lain. Masyarakat yang tinggi nilai sopannya. Kita boleh bersatu padu, kita boleh bersama-sama. Sentiasa bersyukur dan bangga kerana Malaysia aman, harmoni, sejahtera. I see a lot of people donating to those in need and helping out at vaccination centres. penuh warna. It's so amazing. Kita kenalah bersatu padu lagi-lagi dalam keadaan pandemik sekarang ni. Sama-samalah kita ni jaga SOP tau, jangan degil-degil. Spread love and positivity. Selamat Hari Merdeka. Untuk tanah tumpahnya darahku, Malaysia akan menang. Kita jaga kita. Pada pandangan saya, umur 18 sesuai untuk mengundi ataupun tidak, saya rasa sesuai sebab mereka adalah golongan muda yang dapat mewakili anak-anak muda di dalam Malaysia ini. Maksudnya mereka boleh menyuarakan diorang punya pandangan kepada Malaysia melalui cara tersebutlah. Jadi saya rasa umur 18 sesuai untuk mengundi. Bagi saya sebenarnya umur 18, 19, 20 ni dah cukup matang untuk membezakan baik dan buruk, dan juga untuk mereka menyuarakan pendapat diorang. Sebab bagi saya pada umur tu semua orang dah boleh develop a certain idea on what they want. Jadi apabila golongan ni 18 hingga 20 tahun ni diberikan peluang untuk mengundi dan mereka diberikan tanggungjawab untuk mengundi, maka saya rasa mereka akan lebih peka dan cakna akan isu semasa sebab diorang tahu itu tanggungjawab diorang. In my opinion, I tak setuju because I think 18 years old is too young. The maturity state of mind belum sampai lagi, I guess. Thank you. Okay, pada pendapat saya lah kan, kalau umur di antara 18, 19, 20 ni, pada saya dia terlalu awal. Sebab ialah bayangkan orang baru habis SPM, kemudian terus nak melibatkan diri dalam banyak benda yang kita letak sebagai politik lah. Pada saya terlalu awal. Kalau nak letak pun 21. Pada saya 21 tu kira pada saya dah okey lah, cukup matang untuk nak melibatkan diri dalam bahagian politik, nak ambil tahu. Lepas habis SPM nak masuk 18, 19, 20. Pada saya umur tu education, not to this kind of thing. Bukannya terbabit dengan pilihan raya ke politik ke. So saya agak bersetuju kalau government menundakan dulu itu. Dan saya kurang bersetuju kalau umur 18, 19, 20 ni dah melibatkan diri dalam bahagian-bahagian macam. Setuju. Apabila pengundi 18 tahun,
kira dibenarkan untuk mengundi sebab diorang adalah generasi masa depan negara dan diorang sebenarnya lebih alert tentang apa yang terjadi dalam dunia politik sebab diorang menggunakan social media. Sekarang ni semua social media. So, saya rasa diorang lebih kira diorang ada hak juga untuk mengundi pada usia yang muda. Umur 18 tahun ni bagi saya dia belum cukup terdedah lagi dengan perkara-perkara yang lebih besar daripada hal-hal sekolah. Kalau dulu mungkin sampai umur 18 tahun kita fokus pada sekolah dan umur 18 tahun baru betul-betul habis sekolah. So apa pengetahuan dalam bidang politik ni sepatutnya kita perlu mengambil lebih perlu lebih prihatin sebab siapa yang kita undi adalah penentu masa depan kita. Jadi bagi saya umur 21 tahun tu mungkin dah lebih matang dan lebih berpengetahuan dan lebih bertanggungjawab pada diri dan negara, siapa yang kita pilih, siapa yang kita undi untuk menjadi pemimpin kita dan menjadikan negara kita negara yang lebih baik. Pada saya wajar atau tidak sebenarnya kalau kita tengok benda ada pro and cons lah. Lihat juga kepada kita punya generasi muda yang belum 18 tahun ni, ada sebilangan yang saya rasa memang cakna dengan isu semasa dan juga politik. Ada yang belum, orang kata apa, belum inisiatif untuk ambil tahu pasal politik ni. Jadi tapi sebenarnya inisiatif ni saya rasa sangat, pada saya setuju yang anak-anak muda sekarang ni boleh menjadi orang kata menentukan juga masa depan negara. Jadi sepatutnya peluang ni patut dibukalah kepada anak muda. Undi 18 saya rasa yakin setuju. Dan tapi anak-anak muda ni perlu dididik lah mengenai politik juga, dibukakan mindanya tentang politik baru kita boleh laksanakan undi 18. Saya setuju. Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua yang sedang menonton Youth Talk, Remaja Youth Talk bersama kami pada malam ini. So, sebelum ni kita pernah bersiaran selama 2 episod dengan topik yang berbeza, dan pada malam ini kita masih akan mengupas topik-topik yang baru. Dan pada sesi ketiga kali ini saya seperti biasa tidak keseorangan, saya masih ditemani oleh rakan saya daripada Remaja iaitu Fizri Ahmad. Selepas ini kita akan perkenalkan dia, dan pada malam ini kita akan membincangkan topik yang saya kira menjadi perbualan hangat lah di kalangan warganet muda. Tak kisahlah yang masih belasan tahun atau yang baru berumur 20 tahun, 20-an tahun, kerana ia telah menjadi satu yang sangat hangat di Malaysia. Dan sebenarnya bukan sekarang saja, dah selamanya je memang jadi perbualan. Cumanya baru-baru ini di media sosial memang menjadi topik yang hangat diperkatakan, iaitu politik. So kalau korang perasan lah kan, especially dekat Twitter dan juga di Facebook, selama 2 ke 3 minggu kebelakangan ini memang itu saja perkara yang selalu kita bincangkan pada setiap hari, politik. Dan dari politik tu bercabang pula dia punya perbincangan tu dengan pelbagai topik dan isu yang berlaku sekarang. Tak kira lah kalau saya tengok di kalangan pelajar sekolah menengah, di kalangan pelajar universiti ataupun mereka yang baru saja bekerja, semuanya berbincang tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan politik. Itu menjadikan topik politik itu sebagai something yang trending pada sekarang ini, dan menjadikan ia sesuatu yang sangat relevan untuk kita cakapkan. Sebelum tu saya nak perkenalkan teman seperjuangan ataupun host saya pada malam ini, iaitu Fizrin. Hai Fizrin. Assalamualaikum. Betul Faiz. I totally agree dengan apa yang you cakap tadi tu, sebab bagi saya anak muda adalah penerus legasi negara kita. Dan anak muda sekarang ni, mereka lah yang akan mencorak masa depan negara kita suatu hari nanti. Tanpa suara mereka sebenarnya bagi saya tak ada check and balance. Kerana yang tua memerlukan yang muda untuk mendengar pendapat. Macam you cakap tadi lah, di Facebook, di Twitter, dan saya rasakanlah sepanjang usia saya dah berusia 34 tahun ni, mungkin 10 tahun kebelakangan ini, anak muda semakin rancak dalam dunia politik, terutamanya walaupun mereka bukan orang politik, walaupun mereka hanyalah rakyat biasa, warganet biasa, tetapi mereka berani meluahkan pendapat kerana mereka ada platform, iaitu orang kata Twitter, orang kata Facebook, dan they can say anything what they want. Mungkin ada salah, mungkin ada betul kan. So malam ni kita ada 3 orang, betul Faiz? Siapa 3 orang malam ni bersama dengan kita, anak muda yang akan membincangkan isu remaja perlu kisah dengan politik malam ini? Betul, 3 orang yang kita jumpa
pada malam ini sangat-sangat istimewa kerana mereka bukan hanya orang yang berbeza dan tidak pernah, saya rasa mereka tidak pernah berjumpa sesama each other, tetapi mereka juga mewakili parti-parti politik yang berbeza di Malaysia juga, iaitu daripada sayap pemuda dan juga pemudi yang kita ada. Dan sebab itulah saya rasa topik pada malam ini sangat-sangat menarik kerana kita nak kupas, kita dapatkan pendapat mereka lah mengenai apa yang sedang berlaku di Malaysia pada kali ini. Dan sebelum tu saya ingin perkenalkan satu persatu dan mungkin setiap seorang mungkin boleh perkenalkan diri sikit secara briefly, secara pendek saja. Pertama kita ada bersama kita Ketua Pejuanita Muda Malaysia yang mewakili Parti Pejuang Tanah Air ataupun Pejuang, iaitu Dr. Nurul Ashikin Mabahwi. Hai Doktor. Doktor mute Doktor. Doktor kena buka. Okey, terima kasih. Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Terima kasih sebab menjemput saya. Saya merupakan Ketua Pejuanita Muda Malaysia iaitu sayap wanita muda di Parti Pejuang Tanah Air. Dan saya bernama Nurul Ashikin, berusia 32 tahun. Consider young. Muda lagi. Muda lagi, masih muda. Okey, juga bersama kita pada malam ini ialah Timbalan Pengerusi Muda Selangor iaitu saudara Hilmi Saifullah. Hai Hilmi. Hi, how are you? Terima kasih kerana menjemput saya. Nama saya Hilmi Saifullah. Saya adalah Timbalan Pengerusi bagi Muda Selangor. Saya berumur 33 tahun. Tapi kami tidak ada sayap. Kami tidak ada sayap pemuda. Kami cuma fokus kepada youth. Golongan sahaja. Golongan sahaja. Okay. Anda lah yang muda tu. Yes, kami semua. Siapa saja menyertai parti muda adalah muda. Automatik. Muda. Dan seterusnya kita ada siapa? Faiz? Dan akhir sekali kita menjemput ahli parlimen belia dan juga beliau sebenarnya merupakan salah seorang peserta dalam pencarian Ratu Hijabisa 2020. Kita ada bersama dengan saudari Melia Azizi. Hi, Assalamualaikum everyone. Thank you so much for tim Majalah Remaja kerana menjemput untuk topik. Saya kira dekatlah dengan setiap panel yang dijemput pada malam ini dan I hope that tonight kita akan ada satu discussion yang sengit mungkin. Kita tak tahu tapi all the best to all. That's all. Yes. Melia. Dan kalau korang semua nak tahu, Melia ni pun seorang yang aktif dalam aktiviti kesukarelawanan yang berada yang mana BYNV, betul tak Mel? BNYV. Yang Barisan National Youth Volunteer. Yes. Yeah. Okay. So macam tadi di awal perbincangan kita tadi kita telah memainkan video yang mana pendapat-pendapat anak muda kita yang ada yang di bangku universiti, ada yang baru menamatkan master mereka berpendapat tentang undi 18 yang saya rasa dah sejak 3-4-5 tahun ni rancak diperjuangkan dan baru-baru ini sendiri macam kita tahu keputusan untuk undi 18 itu akan dibawa ke tahun hadapan, September tahun hadapan. Betul kan? Jadi apakah pendapat kita punya panel hari ini? Saya nak bertanya kepada Hilmi selaku wakil daripada muda, pendapat anda tentang perkara tersebut dan kenapa pentingnya undi 18? Okey, saya share dulu dengan saya punya pendapat. Tadi kan ada host kita mengatakan bahawa saya tidak setuju. Bukan saya tidak setuju tapi saya merasakan 18 tahun itu mungkin terlalu muda untuk mengundi kerana mereka masih baru selepas saja di bangku persekolahan. Mungkin 18 tahun tu mereka sudah boleh mengikuti parti politik, boleh mengikuti perjuangan atau ideologi, mempelajari dan mengetahui dengan lebih mendalam. Kerana mereka masih belum lagi orang kata melangkah ke peringkat pengajian lebih tinggi. Jadi tidak ada salah untuk mereka menyertai tetapi mungkin mengundi 3 tahun selepas itu bila mereka sudah boleh melihat dan mengenal apa itu dunia politik. Apa parti yang mereka ingin pilih sebenarnya. So bagi Hilmi pula macam mana? Kita akan tanya satu persatu lah kepada kita punya panel hari ini. Kita start dengan Hilmi dulu. Okey, terima kasih Fizrin. Umum mengetahui kan, undi 18 telah sebelah suara dipersetujui di dalam parlimen pada tahun lepas. Walaupun pelaksanaan itu akhirnya telah dipersetujui untuk dilaksanakan ke tahun hadapan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Ismail Sabri, kami sebenarnya menyambut baiklah akan pelaksanaan ini kerana dengan lancarnya undi 18, ada lebih daripada 20% pengundi baru yang tak sabar sebenarnya untuk menambah bakti kepada negara kerana percaya pada perubahan dan potensi Malaysia yang kita ada. Tapi kalau kita tengok daripada konteks sejarah ya, perjuangan untuk negara telah digerakkan oleh pemuda dan pemudi. Ada barisan pemuda dan pemudi yang menggerakkan pergerakan-pergerakan di
dalam Malaysia pada waktu itu. Kalau kita kenal nama seperti Sheikh Tahir Jalaluddin, Ahmad Mustamam, Syamsiah Fakih sebagai contoh. Mereka ni berasal daripada berbagai latar belakang, pemikiran, tapi mereka mempunyai matlamat yang sama, iaitu kebebasan dan perubahan yang lebih baik. Betul. Tapi kalau tengok daripada konteks sejarah antarabangsa, kita boleh merujuk pada Sultan Al-Fatih yang telah bergiat sejak usia muda, sejak belasan tahun dan berjaya menguasai Konstantinopel pada umur 21 tahun. Bayangkan, kalau dia mula lambat, adakah dia akan masuk dalam sejarah sebagai pemimpin muda yang kuat dan digeruni? Faham. I selalu dengar pasal Sultan Al-Fatih ni. Actually, kita punya perbincangan 2 minggu lepas pun, seorang panel kita pun berbicara tentang Sultan Al-Fatih ni. Jadi, Hilmi macam nak sambung lagi? Ya, ada lagi sikit yang kalau saya nak boleh summarizekan. Bukti sejarah kan, dia dah lebih daripada membedai tentang kemampuan anak muda dalam memimpin dan menyuarakan pendapat dia, sebab kita ada dalam perlembagaan 10 iaitu kebebasan bersuara, dan anak muda sekarang dia sentiasa mendengar. Kalau dulu kita tak ada social media, zaman sekarang kita ada Facebook, Twitter, TikTok, Instagram dan sebagainya. Ini menunjukkan politik sentiasa berevolusi. Jadi pada masa yang sama, pimpinan negara kena turut berevolusi sejajar dengan perubahan Malaysia yang lebih baik. Okay, macam mana pula dengan Mel mungkin? Mungkin sedikit daripada Mel? Bagi pendapat Mel, untuk penglibatan seorang anak muda dalam politik khususnya adalah sangat perlukan, sebab kalau kita tengok anak muda ni memang mempunyai idea yang fresh, mempunyai tenaga ataupun energetiknya untuk membawa sesuatu semangat itu dalam mana-mana perubahan. Tak kisahlah, even kadang-kadang anak muda yang memegang tampuk dalam persatuan dan society di universiti pun berkobar-kobar untuk melakukan perubahan demi perubahan daripada yang lepas. Jadi kalau nak diceritakan tentang pandangan bagaimana undi 18 dan sebagainya, benda ini mungkin pada waktu sekarang ni memang kita dah kena start. Tetapi kita kena tengok juga pada sekeliling kita dan juga bagaimana kita menyediakan anak muda kita ini akan betul-betul sudah bersedia untuk menghadapi cabaran ataupun rintangan yang saya kira lebih mencabar akan datang. Sebab kita mungkin zaman dahulu yang zaman Konstantinopel adalah zaman yang hanyalah berperang dari segi zaman tersebut. Tetapi mungkin pada zaman kita lebih mencabar dengan teknologinya, dengan mungkin ada beberapa fitnah media yang memang kita sendiri pun kadang-kadang beyond our control. So itu yang memerlukan fitnah media, Mel. Fitnah persendirian pun sama. Ya, betul. Maksudnya kalau kita tengok sekarang kan terlalu banyak perkara-perkara yang berada di dalam laman sosial yang sebenarnya kadang-kadang kita sebagai anak muda mungkin untuk menerangkan ataupun kita mungkin sebenarnya untuk bercerita tentang suatu perkara, tetapi benda tu boleh turn out kepada satu perkara yang sangat bad dan negative vibe kepada orang ramai. So kalau benda tu kita susah untuk kontrol, so benda tu jugalah sebenarnya kadang-kadang boleh memberi kepada pandangan buruk pada masa akan datang. Sama jugalah kerajaan lepas yang kita pernah nampak pun jatuhnya juga kerana media yang berperang dan juga naratif di media itulah telah membuatkan kerajaan lepas juga telah jatuh. So kita nampak bagaimana perkara-perkara yang mungkin kita rasa is small matter, tetapi benda tu juga sebenarnya sangat besar impaknya pada masa akan datang. Mel setuju atau tidak atau bagaimana dengan pendirian undi 18? Bagi saya, kalau untuk pendedahan, untuk memberikan laluan kepada anak muda untuk memberi contohnya kuasa memilih ataupun kuasa berdiskusi ataupun memberikan pandangan dalam suatu pentadbiran, tak ada masalah. Sebab dalam mana-mana pun kita nampak anak muda ni, macam saya katakan tadi, anak muda ni sangat berinteraksi baik dengan orang sekeliling, energetik, ada idea yang bagus, tetapi kita juga memerlukan orang-orang yang berpengalaman, kita panggil orang tua lah ataupun orang yang sudah berpengalaman ini untuk bersama dengan kita. Maksudnya bukannya hanyalah anak muda ataupun bukanlah keseluruhannya anak muda mengambil tampuk, tidak. Sebab kita tak ada pengalaman. Bagi pendapat saya anak muda ni kita masih lagi mungkin hidup dalam fasa kita mahukan perubahan, tetapi kita sedikit terlupa ataupun mungkin kadang-kadang tidak teringat tentang apa yang telah berlaku di masa lepas. So kita memerlukan orang-orang di sekeliling kita yang lebih berpengalaman untuk guide.
So itu yang saya katakan, saya bersetuju untuk melibatkan anak muda. Seperti Undi 18 kita memang sangat-sangat sokong, tetapi kita tengok juga situasi dan bagaimana pembawaan anak muda tersebut ke arah pentadbiran yang mereka inginkan. Itulah. Bagaimana dengan Dr. Nur Ashikin? Pendapat anda, Doktor? Mengenai apa tu? Mengenai undi 18 ke mengenai penglibatan anak muda dalam politik? Ada dua gabungan soalan kat situ tadi. Dan juga penglibatan anak muda dalam politik. Macam saya cakap tadi kan, macam saya setuju bahawa penglibatan anak muda dalam politik itu perlu dimulakan awal, perlu dididik awal supaya mereka ada pengetahuan, ada pendidikan tentang apa yang terjadi. Tetapi mungkin saya tidak bersetuju tentang undi di usia 18 tahun. Saya bersetuju undi di usia 21 tahun. Bagaimana pula dengan doktor? Apa orang kata doktor punya pendapat tentang perkara tersebut? Okay, thank you Encik Moderator. Saya nak ucapkan salam kepada Encik Hilmi. Sewaktu undi 18 diluluskan di Parlimen, ketika itu dibawa oleh YB Sheikh Saddiq, dan kemudian diumumkan pula bahawa undi 18 itu akan ditangguhkan walaupun telah diwartakan dan diluluskan. Dan mesyuarat pertama yang dianjurkan oleh Sekretariat Solidariti Rakyat membantah penangguhan undi 18 tu, saya dijemput sendiri oleh Setiausaha Agung Muda, Parti Muda, Parti Hilmi, untuk sayap wanita muda dan juga sayap lelaki muda dalam Parti Pejuang untuk sertai mesyuarat tu. Dan kita bersama-sama turun padang protes kepada undi 18. Dan gerakan itu alhamdulillah berjaya. Dan hasilnya SPR keluarkan statement, menteri sendiri keluarkan statement yang okey, itu dah lulus dan dia akan diadakan. Dan persoalan mengenai undi 18 ni dia akan berbalik sejauh mana kita menghormati perlembagaan dan juga parlimen. Apabila ia telah diluluskan di parlimen, maka keputusan di parlimen yang telah memenangi majoriti itu harus dihormati regardless lah personal kita punya opinion, kita sokong ataupun tidak. Dan apabila kita menghormati keputusan yang telah dicapai di parlimen, dia akan berbalik kepada bagaimana kita mempersiapkanlah anak-anak muda tu. Tapi itu perkara kedua. Yang lebih utama adalah kita menghormati keputusan parlimen dan seterusnya terserah kepada bagaimana kerajaan ingin melaksanakannya, dan of course aktivis ada ambil peranan juga. Dan pada saya secara peribadi, seperti mana kita menguruskan sebuah negara dari segi governance, kita mengharapkan anak muda berusia 18 tahun mengikut peraturan yang ditetapkan oleh negara. Dalam masa kita mengharapkan mereka mengikut peraturan yang ditetapkan oleh negara, kita tidak boleh menafikan hak mereka untuk menggubal undang-undang dan menyuarakan hak mereka mengenai undang-undang dan juga pentadbiran negara. Termasuklah memilih siapa yang mereka mahu mewakili mereka dan suara mereka, siapakah wakil rakyat mereka mahukan. Itulah pandangan saya untuk undi 18. Dan of course dari segi penglibatan anak muda daripada politik ni, I bukanlah orang yang tepat untuk membangkang, since daripada umur 19 tahun saya dah involve politik, bermula daripada parti yang Mel masuk sekarang, bagi NYB, bermula daripada Puteri UMNO dan akhirnya sekarang dengan Pejuang. Jadi I dah lamalah daripada umur belasan tu bersama dengan politik. So saya memang menyokong anak muda ke dalam politik sebab saya nampak dia. Dan penglibatan anak muda dalam politik yang membuatkan akhirnya orang lama dalam politik ataupun di luar-luar di syarikat sebenarnya dia dah mula ada kesedaran bahawa dia tidak boleh memandang anak muda tu enteng, memandang mereka tidak ada pengalaman sebab kita dah terlibat dari segi pembuatan polisi dan sebagainya. Okay. I nampak bila kita melibatkan anak muda daripada usia muda, sebenarnya ia membuka lebih banyak peluang kepada lebih ramai lagi daripada generasi kita sekarang dan generasi yang akan datang juga untuk care for the country, care for the people, untuk lebih membuka minda mereka agar mereka lebih prihatin dan melakukan sesuatu instead of just sitting here doing nothing and just complaining about things all the times. Dan sebenarnya banyak usul-usul yang dibangkitkan di parlimen seperti undi 18, tetapi juga ada satu usul yang pernah dibangkitkan iaitu mengenai orang kata had dua penggal yang perlu dihormati ataupun yang hanya dua penggal saja untuk Perdana Menteri, Menteri Besar dan juga Ketua Menteri semasa mereka mendapat mandat. Sebenarnya bila ada usul seperti ini, saya rasakan benda tu akan memberi peluang kepada lebih ramai orang-orang muda, orang yang mungkin mempunyai lebih banyak tenaga, mempunyai lebih banyak idea
untuk kehadapan. Tetapi sekarang ni saya nak tanya kepada Hilmi juga. Adakah anda setuju apabila ada had dua penggal itu, dan adakah ia akan membawa lebih banyak kebaikan untuk kita sebagai anak muda untuk menceburi bidang politik? Terima kasih Aiman. Saya sebenarnya sangat-sangat setuju dengan pelaksanaan ni. Tapi kalau kita lihat dekat Amerika juga kan, mereka dapat progres lebih laju berbanding negara yang memegang penggal yang lebih lama. Kalau kita tengok kan, had penggal ini juga dapat memberikan lebih peluang kepada barisan pemimpin baru dan yang lain untuk lebih ke hadapan. Lebih ke hadapan, membawa impak perubahan yang lebih nyata tanpa memberi peluang kepada mereka ni untuk melakukan ketebisan dan penyelewengan hak rakyat, sebab majoriti tahu ini adalah antara isu-isu terbesar dalam Malaysia especially. Tapi apa yang penting adalah kita kena ada barisan pemimpin dan idea yang baru. Di samping dapat mengurangkan kebergantungan kepada pemimpin. Dari situ kita dapat melaksanakanlah perancangan yang berterusan dalam membina institusi yang lebih kuat untuk fokus dalam melaksanakan program dan menjadikan Malaysia negara yang lebih baik dan tidak hanya fokus kepada sosok-sosok tertentu. Walaupun saya faham sistem demokrasi Malaysia ni kan, kita masih lagi mengalami proses kematangan dan akan ada kegelinciran dalam segi pelaksanaan, execution. Tapi dalam menuju perubahan yang lebih baik, saya rasa tak mengapa kalau kita mengambil satu langkah ke belakang, tapi kita kena ada dua langkah ke depan dan kalau boleh, bukanlah sebaliknya. Okay, sebenarnya kita ada banyak lagi topik lain untuk kita kupaskan malam ini. Kita baru saja bermula sebenarnya saya rasa. Dan kita ada banyak lagi benda-benda yang kita akan kupaskan selepas ini. Tapi sebelum tu, kita ada satu lagi video bingkisan yang menarik yang kita dah sediakan untuk anda semua yang sedang menonton sekarang. Ia mengenai pendapat remaja di luar sana mengenai politik. Adakah remaja pada usia belasan tahun ataupun 20 tahun perlu kisah tentang politik dan mengapa penting untuk mereka kisah tentangnya? Jom kita saksikan. Assalamualaikum, hai, saya Muaz dan ini sebab mengapa remaja perlu ambil berat tentang politik. Para remaja perlu mengambil berat tentang politik kerana dasar-dasar yang dilaksanakan kerajaan akan mempengaruhi semua pihak termasuk golongan remaja. Ia mempengaruhi pelbagai aspek dalam negara seperti kesihatan, pendidikan dan juga ekonomi. Kalau remaja yang bakal menjadi pewaris negara mengabaikan perkara ini, siapa lagi boleh kita harapkan? Di Pakistan, terdapat Malala Yousafzai yang memperjuangkan hak pendidikan untuk kaum wanita. Manakala di Sweden pula, terdapat Greta Thunberg yang memperjuangkan isu perubahan iklim. Mereka ini merupakan aktivis muda yang telah berjaya membuka mata dunia akan kebolehan remaja dalam membawa perubahan. Bekas pemimpin Indonesia Soekarno pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, nescaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 orang pemuda, nescaya akan ku goncangkan dunia." Kita selalu dengar yang politik ni merupakan sesuatu yang kotor. Tapi, siapa lagi yang nak bersihkannya kalau tak bermula dari kita remaja? Nama saya Azhar bin Nur Hassan, berumur 20 tahun dan masih belajar. Saya berpendapat remaja perlu mengambil berat tentang situasi politik semasa negara kerana kita tidak mahu anak cucu kita mengalami situasi yang sebegitu rumit dan keliru seperti mana yang kita alami sekarang ini. Seterusnya, janganlah kita sebagai orang muda, janganlah kita bersikap berpeluk tubuh, membutakan mata, membekakkan telinga dengan isu-isu semasa negara. Dan akhir sekali, sebagai generasi muda, kita perlulah bersatu hati, tidak mengira fahaman bangsa maupun politik. Bersatu hati di dalam satu tujuan, iaitu menjadikan Malaysia sebuah negara yang lebih baik pada masa akan datang. Hi, nama saya Muhammad Azri. One of the reasons is that politics dictates their future. Teenagers like myself in the past always complain about the education system. We feel inadequate and unprepared for our next step after finish high school. A lot of teenagers feels like they learn little and have to memorize everything in school. The school, or rather the government, doesn't provide greater flexibilities for them to learn new things and prepare for a new world ahead of them. Jadi, bagaimana kita nak selesaikan masalah ini? Well, read the news and figure out which politicians have the best ideas to help teenagers to improve their lives. Giving students laptops or tablets, learn how to file taxes, or teach them how to be tolerant to one another can help improve themselves and their country.
a lot of young students are making their voices heard in the political world. Students such as Ain Husniza, who are against rape jokes, and Nur Rifaya, who are advocating for Undi 18. So let your voice be heard in the next election. Kita dah dengar tadi tu pendapat daripada anak-anak muda kita tentang isu remaja perlu kisah dengan politik. Baik, kita nak bergerak ke topik kita seterusnya. Saya kira topik ini memang hangatlah dibahaskan sejak kebelakangan ini. Sebagai contoh, Datuk Seri Azalina Osman Said antara yang lantang memperkatakan tentang isu ini iaitu isu Akta Anti Lompat Parti. Macam kita tengoklah senario politik kita di Malaysia ini yang mana berlakunya lompat sana, lompat sini. Orang kata memberi satu impak yang negatif kepada dunia politik itu sendiri. Mungkin anak muda pun akan berdebat bahawa kalau aku pilih dia ni, adakah aku pasti yang dia ni tidak akan lompat parti dan mengkhianati mandat yang telah diberikan oleh anak-anak muda, oleh mereka yang baru saja mengundi atau mereka yang dah lama mengundi sekalipun. Orang kata dikhianati. Pedih sebenarnya. Orang kata kalau cinta dikhianati itu pedih. Tapi kalau MP kita mengkhianati kita dengan lompat ke tempat lain pun mungkin lebih pedih kerana ia mampu mengubah pucuk pimpinan yang kita telah pilih. So bagi saya, kita nak ketiga-tiga kita punya panel menjawab tentang isu ini. Kita boleh mulakan mungkin dengan Melia. Secara ringkas, macam mana pendapat Melia? Pada pendapat Mel, sebenarnya benda tu tidak sepatutnya berlaku lah sebagai seorang pemimpin yang telah diterima ataupun telah diundi sendiri oleh rakyat, oleh kawasan dan sebagainya. Bila dah diberikan mandat, supposedly you have to do that way walaupun you are not in the kawasan ataupun kumpulan yang menang. Sebab at the end of the day, it about you untuk jalankan amanah. Tapi ada juga a few yang saya dapat daripada beberapa politik figure yang mengatakan if you are in the parti yang kalah ataupun dalam tampuk pemerintahan yang kalah, you tak boleh nak jalankan beberapa agenda you sebab you tak ada duit dan sebagainya. But for me, the duit doesn't matter, but the tanggungjawab, the amanah ataupun the thing yang orang dah letakkan kepercayaan you as a wakil rakyat untuk jalankan di dalam parti yang you telah dilantik. Sebab tu kalau sekiranya in the future, sebab tu hari tu kalau kita nampak Datuk Seri Azalina sendiri pernah tweet katanya kalau boleh kita try untuk aktifkan ataupun adakan akta tersebut untuk memberi satu penegasan kepada ahli-ahli parlimen supaya mereka ini tetap dan teguh berada di mana-mana sahaja asalkan mereka betul-betul ingin untuk bekerja untuk rakyat. Sebab macam kalau kita tengoklah dalam beberapa perkara beberapa tahun ini, dah berapa banyak kali kita tukar kerajaan dan sebagainya, bermacam-macam masalah yang berlaku atas dasar I might say that kerakusan power ataupun mungkin ingin berada dalam satu tampuk yang selesa. So dekat situ kita nampak bagaimana sebenarnya ahli parlimen ini perlu untuk berada dalam satu fasa lebih untuk memfokuskan kepada amanah serta tanggungjawab instead of keselesaan ataupun apa sahaja yang diingini, mungkin benefit sendiri ke, I don't know, but that is how I respond to this lah. Apa pula pendapat anda tentang isu ini? Okey, saya tidak mahu bersifat anti lelaki sebenarnya. Tapi dalam keadaan itu saya terpaksa juga highlight yang jika kita lihat senario lompat parti dalam politik negara, kebanyakan ahli parlimen yang melompat parti adalah lelaki dan bukannya wanita. Ada wanita yang lompat parti tapi hanya sedikit. Tidak seramai ahli parlimen lelaki. Dan ini bukan saya saja yang cakap. Even ada profesor daripada UNIMAP pun keluarkan statement yang sama. Profesor Datin Paduka Dr. Ramlah menyatakan wanita lebih konsisten dan setia dengan parti masing-masing berbanding dengan MP lelaki. Dan dia punya finding dia tu, dia support dengan keadaan landscape politik negara lah yang memang ahli politik lelaki lebih tendensi dia untuk melompat terlebih tinggi berbanding wanita. Wanita tend to setia dengan parti. Regardless siapa pun selalunya dia orang setia. Jadi patut akta tu doktor? Pada saya memang patut, dan kalau kita lihat kepada perlembagaan sedia ada setiap parti politik, bila dia diluluskan dia memang kena ada perlembagaan dan sebagainya. Kebanyakan parti politik, dan I tak pasti sebab I pun dah lupa data dia,
Tak silap saya, semua parti politik dalam perlembagaan parti ada letak jika mereka melompat, mereka perlu bayar 10 juta denda. Wow. Tapi masalah dia adalah walaupun ada perkara itu di dalam perlembagaan parti, tetapi 10 juta tu adalah amount yang kecil bagi ahli politik yang telah berjaya, dan selalunya bila mereka melompat kepada satu parti yang dia baru tu tak ada masalah nak bagi 10 juta tu. So I think itu masalah dia lah, dan masalah dia adalah sebab kita punya peraturan tu ada dalam perlembagaan parti tapi tiada di dalam peraturan ataupun undang-undang yang melibatkan mahkamah negara dan sebagainya. Tapi saman menyaman berlaku. Dan even kita pun tahulah ada yang masih tengah jadi menteri sekarang pun ada disaman kerana lompat parti. So perkara itu so kalau ada satu akta lompat parti, dia akan support kepada keadaan sekarang. Jadi kalau ada akta tu, ia lebih meyakinkanlah untuk pengundi, bukan saja pengundi muda, semua pengundi untuk memilih tanpa was-was, betul tak? Boleh jadi, tetapi dalam masa yang sama kita perlu ingat juga sistem kehakiman di negara kita, even kalau dia bersalah dan dijatuhkan hukuman tu dengan membayar denda, ahli politik tak ada masalah untuk membayar denda. So klausa akta tu sendiri yang perlu dinyatakan indikator dia bagaimana untuk wujudkan keyakinan kepada rakyat. Okey, bagaimana pula dengan Hilmi? Terima kasih atas pendapat Mel dan juga pendapat Dr. Shikin. Saya nak ambil dia daripada sudut yang berbeza sebab parti muda kita banyak melakukan bantuan on the ground. Jadi saya adalah berbual dengan beberapa golongan belia dan mengenai turun mengundi kan. Kebanyakan mereka berkata bahawa saya tak nak mengundi. Saya rela biarkan undi itu rosak daripada saya sakit hati sebab orang yang saya undi pada pihak dia 18 yang sebelum ni lompat ke parti lain dan you know macam-macam stigma yang telah diterima. Akhirnya PIMA tentu. Tapi ultimately saya nak katakan yang saya sangat setuju atas akta anti lompat parti untuk dilaksanakan supaya rakyat dapat memilih pemimpin berdasarkan kaliber dia, berdasarkan keboleh buat kerja dia instead of memilih berdasarkan parti. So bila kita memilih pemimpin berdasarkan kaliber integriti dia, kita dapat membawa perubahan yang lebih positif dalam arena politik negara. Betul, kalau kita itu saya setuju apa yang Hilmi cakap sebab kalau saya lah sebagai seorang anak muda melihat dalam setiap parti politik itu orang kata there is a bad apple, there is a good apple. Dan setiap satu tu ada tokoh yang disanjungi. Tidak kira daripada mana parti pun, dan kita sendiri macam kalau kita tengok di Twitter lah ada bayangan kabinet anak muda tahu, I really wish that this young guy from this party, this young guy from this party, this young woman from this party menjadi satu kerajaan yang baru sebab mereka ni orang yang bagus. Tidak kira parti apa-apa pun. Kan? Okay, Faiz, mungkin Faiz macam nak tanya soalan. Apa soalan Faiz nak tanya pula? Tak, sebenarnya ada berkaitan dengan apa yang Aim baru cakap tadi. Saya sebenarnya setuju sebab bila kita tengok banyak juga role model yang daripada kalangan ahli politik muda ini, mereka saya lihat setia juga dengan dia punya parti masing-masing. Dan bila Aim cakap dengan tadi, bila rakyat sendiri memikirkan, mereka memandang kepada credibility dan juga kaliber seseorang itu berbanding dengan kepentingan parti itu sendiri. Sebab tu mereka itu nama dia unity government. Sebab tu mereka boleh unitekan semua orang demi kebaikan Malaysia lah, negara kita yang tercinta ni. Adakah, saya nak tanyakan kepada anda bertiga lah, adakah anda rasakan jauh lagi kita punya future yang melihatkan lebih ramai anak muda diberikan kepercayaan untuk memimpin mungkin kementerian, mungkin lebih banyak lagi organisasi di luar sana, kerana mereka ini sebenarnya dah hargakan peluang. Mereka ada bakat, mereka ada keupayaan, tetapi mereka tiada peluang. Apa pendapat anda? Mungkin start dengan Mel? Mel mungkin ada dua pandangan di mana kalau Mel tengoklah kalau kat luar sana kadang-kadang kita pergi ke beberapa program atau dan sebagainya, kita boleh nampak kalau kita berada dalam salah satu fasa ataupun mungkinlah orang-orang yang politik dia tahu kalau kita ni selaku orang muda terlalu bercita-cita tinggi untuk masuk dan terus dipilih sebagai wakil dan sebagainya tu, it's kind of like a very angan-angan yang mungkin akan capai dalam masa 10 atau 15 tahun akan datang sebab kita still have the older people yang
dah bekerja lama ataupun the hierarchy itself yang kita kena go through. Kita bukanlah sekadar masuk dan kita terus walau sehebat mana pun kita, tapi somehow we need to, the bitter truth is that hierarchy still there. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di mana I pernah juga nampak beberapa opportunity ataupun peluang-peluang yang telah diberikan kepada anak muda, tetapi anak muda itself yang tidak mengambil peluang tersebut untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Sebab bagi mereka mungkin that thing is not really bukan bangsa mereka ataupun mereka sendiri tidak mampu untuk memberikan expectation sama seperti mana yang telah ditetapkan. So kalau kita tengoklah sebenarnya benda ni berada dalam kelompok kita dan yang paling nampak sekali adalah kalau nak diberikan beberapa jawapan daripada saya dan sudut pandangan yang saya telah lihat, kalau kita nak kata dalam 10 tahun ni might be yes, might be no. So kita kena tengok situation. Betul lah kalau cakap lebih takut kena saman. tapi itulah situasinya sebab somehow we do think that kita ada orang-orang yang mungkin boleh untuk memberikan idea-idea ataupun kita ada orang-orang yang memang really care ataupun really nak bekerja. Tetapi because of the things yang ada ataupun orang-orang yang berada di sekeliling itu yang menyebabkan we have to wait our turn. So benda itulah yang macam somehow melemahkan ataupun melambatkanlah perkara tersebut. Kalau orang yang menunggu giliran tu dapat sebab tunggu giliran je. Sebab tu lah. Kan dia dapat. Yes. Apa dia? Sorry? Tunggu giliran dia dapat. So it's like it's not based on merit anymore, it's based on seniority. So somehow benda tu memang berlakulah secara, kalau orang yang memang bukan berada dalam politik kadang-kadang rasa kenapa orang muda ni tak diberi peluang. Sebenarnya bukan anak muda tak nak, ada macam tu. Ada benda yang kita memang fighting for, tapi somehow benda-benda macam tu lah yang kadang-kadang kita tak boleh nak terus langgar atau dan sebagainya. That's why I believe adanya parti muda, adanya parti-parti selain daripada parti-parti yang memang dah ada bertahun-tahun selama di Malaysia, itulah perjuangan, kan? I masih tanya dekat kepada Hilmi ataupun Dr. Ashikin sendiri, I bolehlah I berpendapat parti-parti baru yang ada di Malaysia ini, dia punya gerak dia adalah mungkin ke arah untuk mengetengahkan anak muda ini. So itulah pandangan saya. Pandangan Hilmi pula macam mana? Sebagai parti yang memang memperjuangkan anak muda ke hadapan sebagai pemimpin. Kita dah tahu, kita macam boleh agak jawapan Hilmi ni, tapi kita nak dengar. Okey, terima kasih. Seperti yang umum tahu, muda memang fokus kepada golongan belia. Tapi kita juga fokus kepada golongan-golongan mereka yang berusia sebab kita ada banyak ahli yang umur 50 dan 60 ke atas. Ada dalam 20% so far ahli yang senior. Tapi saya nak meraihkan untuk lebih ramai anak muda untuk join politik supaya kita ada purata yang seimbang di dalam kabinet. Seimbang daripada segi umur, seimbang daripada segi kaum dan juga seimbang daripada segi jantina, lelaki dan perempuan, ya. Supaya kita dapat move progressive and coherent, moving better. Sebab anda kata ada banyak anak-anak muda yang ingin terlibat dalam parti politik, tak kisahlah muda ke pejuang, Barisan Nasional atau sebagainya, sebab mereka ni pun ada skuad mahasiswa mereka sendiri. PKR ada skuad mahasiswa, BN ada skuad mahasiswa dan muda itself dan pejuang itself. Jadi saya nak ajak dan meraihkan orang-orang anak-anak muda ni yang ingin menceburi dalam bidang politik, pilih you punya niche, tengok pada ideologi parti itu sendiri, apa yang mereka memperjuangkan, adakah kelestarian, adakah ekonomi, adakah hak rakyat dan sebagainya. Jadi pilih your niche, pilih apa yang you minat dan pada situ you dapat menyumbangkan lebih banyak kepada parti dan juga akhirnya pada negara in the system itself. Dr. Ashikin? Okey, terima kasih. Sebenarnya kebangkitan anak-anak muda dalam politik ni bermula dengan gerakan pembangkang sebenarnya. Bila dia menaikkan ikon-ikon muda, bermula dengan Nurul Izzah, YB Fahmi Fazil dan DAP sangat aktif menggerakkan ikon anak muda. Dan untuk parti yang lama, walaupun saya pun pernah menyertai satu parti yang lama, 60 tahun lamanya, tidak adil untuk saya memberi komen sebab saya dah keluar. Tapi apa yang saya boleh katakan secara jujur, parti baru seperti Pejuang dan juga Muda, kelihatannya
lebih mengangkat ikon-ikon anak muda. Dan kerana kita berada di era baru yang kita dah nampak dunia dan juga negara memerlukan pemimpin baru dan pemimpin muda. Kerana itu parti-parti baru yang naik sekarang ni, dia mengetengahkan calon-calon muda dan juga wakil-wakil orang muda. Dan sama ada peluang itu dan ruang itu diberikan kepada anak muda ataupun tidak bergantung kepada landasan mana yang anak muda itu pilih. Dan saya juga tidaklah boleh mengatakan bahawa satu anak muda itu perlu memilih landasan yang berbeza dengan ideologi dia dan sebagainya. Itu akan jadi tidak adil. So dia terpulang kepada pertimbangan satu anak muda itu sendiri. Tapi memang itu yang digerakkan oleh parti-parti baru seperti Pejuang dan juga Muda. Dan one of the reason yang kita nampak kebanyakan parti politik yang dah nampak kepentingan menaikkan ikon-ikon politik anak muda dan juga memberikan ruang yang bebas kepada anak muda adalah dengan undi 18. Tanpa terlaksananya undi 18, sampai bila-bila lah akan terkubur niat dan juga hasrat anak muda menyertai politik ataupun menjadi calon dan sebagainya. Sebab tiada keperluan untuk mendapatkan undi anak muda. Agak mustahil untuk anak-anak muda berusia 18-19 tahun mengundi calon yang tua, berusia lah, lebih sedap disebut, lebih berusia, tapi lebih appealing to the youngsters bila dia nampak anak-anak muda. Sebab tu YB Sheikh Saddiq, saluran pengundian anak muda menang besar. Sebab dia appealing to the youngsters. Walaupun ketika PRU 14, waktu YB Sheikh Saddiq bertanding, saluran pengundian anak muda tu belum lagi ada undi 18. Dia adalah undi 21 dan ke atas. Saluran 7 tak silap saya, 7-8 ke atas. Dia punya pola pengundian. Dan kalau kita lihat balik, statistik analisis pilihan raya lepas pun sama. Yang memenangkan calon-calon Pakatan Harapan adalah saluran pengundian anak muda. Dan data itu sendiri menyebabkan kebanyakan parti reform meremajakan parti mereka dan meramaikan anak-anak muda. Impossible you can menang undi 18 ataupun mendapatkan anak-anak muda yang memang ramai tanpa meletakkan calon-calon baru. Dan memang saya tak mahu nafikan bahawa Pejuang memang sangat terbuka daripada part ni. Even kami ada Tun sebagai kami punya pengurusi, tapi Tun memberikan kebebasan kepada saya dan juga Dr. Abu Hafiz, Ketua Pejuang Muda, untuk mengemudikan sayap kami ni supaya benar-benar muda. Tiada campur tangan mereka yang berusia. Saya nak tanya doktor lah, terutamanya tentang isu undi 18 macam doktor cakap tadi kan. Adakah wujud ketakutan dari sesetengah pihak bila anak muda ini memegang kunci untuk memilih? Kalau kita lihat kepada senario berbolak-balik, sekejap nak lakukan, sekejap tidak, dan kemudian memberi alasan bahawa ada masalah untuk menjadikan, walaupun kita dah luluskan dia akan automatik, tapi kemudian memberi alasan bahawa mengubah sistem SPR itu untuk memasukkan data anak muda itu satu masalah. Ada keluar statement tu last time dekat media. Kalau kita nampak senario berbalik-balik itu, memanglah mudah untuk kita katakan ada isu ketakutan kerana mereka, itulah saya nak katakan tadi, PRU 14 punya data analisis tu menakutkan kebanyakan ahli politik. Sebab memang membuktikan saluran pengundian anak muda tu akan jadi penentu. So kita tak boleh nafikan mungkin ketakutan tu ada, ataupun mungkin memang betul alasan yang diberikan oleh SPR, mereka ada masalah untuk mengubah sistem masukkan undi 18. Tapi pada saya tempoh lebih daripada setahun adalah cukup untuk mereka menganalisis dan juga upgrade dia punya sistem untuk capable untuk tampung undi 18. So sama ada takut atau tidak itu mereka yang memegang tampuk akan datang ataupun sekarang lah kena jawab. I sebenarnya selalu tengok dekat social media, terutama kat Twitter kan, apabila wujud beberapa solusi yang berjaya dihasilkan oleh pemimpin-pemimpin muda di seluruh dunia. Yang paling dekat lah saya rasa Jacinda di New Zealand, di mana ramai yang tampil memuji dia untuk solusinya dalam menyelesaikan pelbagai masalah yang berlaku di New Zealand itu sendiri. Dan mereka sebenarnya sangat-sangat dahargakan pemimpin muda seperti Jacinda sendiri untuk sebab mereka menampak benda tu terhasil, benda tu membuahkan hasil di sana, dan why not kita implement the same thing dekat Malaysia sendiri. Saya tertarik dengan apa yang doktor cakap tadi. Kalau let's say orang inginkan undi orang muda ni, undi anak muda ni, mengapa tidak lebih banyak lagi parti politik di luar sana memberikan peluang kepada pemimpin ataupun ahli-ahli politik yang mudanya untuk memimpin ataupun mengerahkan tenaga mereka di kawasan-kawasan masing-masing? Kenapa masih
orang-orang lama juga yang diperkenalkan sebagai calon. Okey, sebenarnya untuk kita jawab persoalan tu, kita perlu tunggu pengumuman setiap parti mereka meletakkan calon mana bagi setiap kerusi. Sebab ini adalah tidak adil untuk kita label. Sebab berkemungkinan kalau saya menamakan satu parti yang garanti dia letak 90% calon dia orang tua. Tetapi akhirnya parti itu mengumumkan bahawa kerusi-kerusi sedemikian akan diwakili oleh anak muda, sayap-sayap muda dia. So dia akan jadi unfair. Tapi saya percaya memandangkan berkemungkinan kita punya pilihan raya adalah tahun hadapan. Ikut kata PM yang lepas lah, bukan PM yang sekarang ni, tahun hadapan. So jika benar tahun hadapan, kita nantikan pengumuman setiap parti, mereka letakkan calon yang muda ataupun tidak. Tapi saya agak yakin bahawa akan ramai calon-calon anak muda mewakili parti-parti politik pada PRU akan datang jika benar undi 18 berjaya dilaksanakan. Saya percaya tak banyak parti berani ambil risiko untuk kalah. Betul. Sejak orang kata, sejak pilihan raya yang lalu kan, semua dah belajar daripada banyak perkara. Masing-masing cuba mengekalkan kuasa. Okey, saya ada satu perkara yang saya teringin bertanyakan kepada anak muda yang bergiat aktif dalam dunia politik lah. Kerana adakah dengan menyertai politik ni menjadikan seseorang itu kaya, raya, 7 keturunan? Oh, 7 ke? Bukan 8 eh? 7 keturunan. Soalan tu kepada siapa tu? Kepada ketiga-tiga kita punya panel malam ni. Mungkin Dr. Ashika dah jawab tadi kan? Mungkin Dr. Ashika start dulu pula. Okay. Why youngsters want to join, orang kata, adakah itu satu booster, satu faktor? Kalau aku masuk politik, I'll get this, I'll get that, boleh sign kontrak apa semua kan? Macam yang pernah terjadi ke apa semua kan? So, is that menjadi satu faktor anak muda dalam politik nak jadi kaya? Tak semua lah kot kan, tapi itulah dalam parti politik ni dia ada hierarki dia. So kalaulah seseorang tu mendaftar sebagai ahli politik tapi dia masih lagi seorang ahli biasa dan bukanlah memegang jawatan tertinggi di peringkat nasional, dia masih lagi tidak mungkinlah dapat mengumpul kekayaan. Dan sebab untuk berada di level nasional pun belum tentu lagi you akan jadi kaya. Faham. Dan kita lihat I think kalau kita rujuk kepada ahli-ahli politik yang kaya, kita tengok balik sejarah dia. Adakah dia memang kaya sebelum dia masuk politik? Maksudnya dia memang dah seorang successful businessman yang memang dia dan keluarga dia dah kaya dan kemudian dia masuk politik. Jadi bila dia kaya dengan politik tu bukanlah satu perkara yang mustahil. Tapi kalau dia asal orang biasa, lepas dia masuk politik tu tiba-tiba you nampak Instagram dia, anak dia tiba-tiba kaya dan mewah, itu yang memang kena query lah. Apa duit tang mana dia songlap ni tiba-tiba dia jadi kaya raya. Okay. Dan kalau dari segi pejuang, kita kena angkat sumpah tau dengan Al-Quran. Yang kita tidak akan ambil rasuah, tidak akan mengamalkan politik wang. Sebab tu kami punya keahlian, kita filter data dia. Kalau dia ada amalkan rasuah dan juga politik wang, dia punya keahlian akan ditolak. Untuk kita mengekang orang tiba-tiba kaya dengan politik. Faham? Macam mana pula dengan Hilmi? Okey, saya setuju dengan apa yang Dr. Ashika cakap dan saya cuma nak tambah je lah sedikit konteks dekat itu. Sebenarnya tugas hakiki seorang ahli politik atau wakil rakyat atau kita pakai nama yang berhormat, yang berkhidmat kan? Yang berkhidmat sebenarnya. Yes, yang berkhidmat sebenarnya, bukan yang berhormat. Jadi kita kena sentiasa berkhidmat untuk rakyat. Anda kata ada ahli-ahli politik yang mengalami kekayaan luar biasa tu, kita kena hati-hatilah, jangan nak puji dia lagi pada the next PRU. Sebab ultimately ahli politik ni sebenarnya kena keluarkan banyak wang untuk membantu rakyat sebab mereka adalah wakil rakyat kan. Dia orang kena jalankan tugas hakiki dia untuk membantu kesenangan rakyat. Jadi ada sedikit, saya tak nak komen lebih, saya takut saya ada jadi essence dia. Yang berkhidmat kena sentiasa berkhidmat, amalkan integriti, jauhi daripada politik wang untuk kekal bersih supaya ultimately kita dapat Malaysia yang baru, Malaysia yang maju. Okay, Melia pula, bagaimana tu? Kalau nak dikatakan ahli politik ni nak bebas politik wang ataupun terhindar daripada sogok-sogok wang sama ada depan atau belakang, it's kind of like akan ada jugalah benda-benda macam tu. Cuma macam mana nak cakap, benda tu sama ada benar atau tidak kita wallahualam, kita tak tahu Okay, cuma apa yang saya boleh
katakan sekiranya anak muda masuk politik hanya untuk kaya, you won't get that. Sebab orang yang kita nampak, orang-orang yang ahli parlimen ataupun siapa-siapa sahaja yang di luar sana yang ahli politician lah, mereka menggunakan duit ataupun perlu ada duit sebab kena sentiasa memberi kepada rakyat. Itu yang pertama, maksudnya di kawasan ataupun di bahagian, di cawangan ataupun persatuan dan sebagainya. That one yang memerlukan ataupun memanjangkan kariernya sebagai ahli politik. Sebab kalau kita lah selaku orang yang berkhidmat kepada orang tapi kita nak minta sometimes bantuan ataupun kita nak buat kempen untuk contohnya vaksin, kadang-kadang memerlukan duit sendiri juga ataupun memerlukan duit yang ada dengan parti dan sebagainya. Sebab tu kalaulah anak muda nak masuk politik kerana nak kaya, saya boleh katakan tidak 100%. Kalaulah macam Dr. Ashkin katakan tadi, kalau dia memang daripada kaya yang daripada awal before masuk politik, boleh jadi. Ataupun lepas masuk politik, dia ada beberapa networking ataupun kabel yang membuatkan, contoh dia ada bisnes tersendiri dan sebagainya, itu pun boleh menampakkan dia sebagai ahli politik yang berduit. Tidaklah seperti 100% masuk politik terus kaya. Sebab duit-duit itulah yang kita tahu sebenarnya orang-orang ini kita nampak macam seronok saja kan, tapi sebenarnya banyak mereka berbelanja. Yang berbelanja tu kita tak nak ambil tahulah, tetapi kita nampaklah prosesnya dan sebagainya. So benda-benda tu kalau like I said, anak muda nak masuk politik kerana kaya sahaja, tak payah masuklah. Better buat bisnes sahaja. Tetapi kalaulah anak muda nak masuk politik kerana nak buat perbaharuan, nak betul-betul menukar apa yang perlu dan sebagainya, that is what I rasa I pun support kawan-kawan anak muda yang mana nak masuk. That is more relevant daripada masuk politik just nak kaya. Itu saja. I takut sebenarnya cakap pasal duit-duit ni, Air. I pun macam jangan. Sebenarnya masa sangat mencemburui kita, tapi sebab kita perbincangan ni sangat best bagi saya. Faiz, apa soalan kita seterusnya? Sebenarnya saya ada satu soalan, kalau kita boleh selitlah sedikit kita selit terutama kepada Melia dan juga Dr. Nur Ashikin. Kerana saya nak bertanyakan kepada anda berdua mengenai pelibatan perempuan ataupun wanita di dalam politik itu sendiri. Kita tahu di parlimen itu sendiri peratusan wanita di sana tidak begitu memberangsangkanlah, saya katakan. 40% je kan? Saya pun tak sure dia punya tu, tapi memang 40% only. So sangat-sangat kurang lah kalau berbanding dengan apa yang kemampuan mereka untuk menguruskan sesuatu ataupun memberikan khidmat kepada negara. Macam saya tahu Melia sebenarnya ada terlibat juga dalam pelaksanaan pemilihan parlimen wanita muda. Ya, betul. Macam mana proses tu Melia untuk mendapatkan lebih ramai lagi anak-anak muda di kalangan remaja, perempuan terutamanya yang mungkin sedang belajar, yang baru saja bekerja untuk join politik for the right reason? Mel join Parlimen Belia dalam 2019. Dalam waktu Parlimen Belia kita nampak kita ada 153 perwakilan, tetapi hanya 29 wanita sahaja yang berada untuk mewakili di dalam Parlimen Belia. So timbul idea apabila sebenarnya kita nak meramaikan lagi wanita lah especially untuk lebih kenal politik dan sebagainya, dan juga menjadi wakil kepada mereka punya kawasan ataupun memberikan lontaran idea dan sebagainya. Jadi itulah antara salah satu kenapa kami boleh terbitkan ataupun berikan satu platform kepada anak muda kat luar sana, iaitu Parlimen Wanita Muda yang baru saja berlangsung dalam 2-3 minggu yang lepas. So kat situ sebenarnya kalau nak dikira bagaimana proses, dan sebenarnya mereka saya kira proses sama macam mana program lain. Saya kira macam Parlimen Digital, Parlimen Dewan Muda Malaysia tak silap saya pun sama, cuma kali ini kita memfokuskan kepada wanita, OKU dan juga orang asli. Sebab kita nampak kalangan-kalangan ini, wanita khususnya OKU ataupun orang asli ini kurang penglibatan. Mereka mungkin nak masuk tetapi tak ada platform, ataupun mungkin sebenarnya mereka sudah ada dalam platform tersebut tetapi tidak digarapkan, tidak di-highlightkan dalam komuniti kita. Sebab tu bila adanya berlangsungnya Parlimen Wanita Muda ni, mereka register macam biasa, berikan pandangan tentang polisi negara yang berkaitan wanita dan sebagainya, dan mereka telah pun memberikan ataupun berbahas tentang usul, iaitu yang hari itu yang pertama usul isu keganasan rumah tangga, dan yang kedua tak silap saya
budaya misogistik dah silap saya tentang wanita juga. So dekat situ yang kita nampak mereka ni ada idea, mereka ni ada macam-macam pandangan dan mereka ingin suarakan, tak kisah dari segi orang OKU ke, orang asli ke dan sebagainya. So kita berikan platform ini pada mereka. Dan daripada sinilah gambaran kami sebagai sekretariat adalah ingin highlightkan mereka kepada NGO-NGO di luar sana ataupun siapa-siapa sahaja yang mereka sebenarnya ni pun orang-orang yang bukan calang-calang pun, sebab ada juga wakil daripada Pejuang, ada juga wakil daripada Sri Kandi, daripada Parti Muda, macam-macam. Kita tidak memfokuskan kepada satu parti saja tetapi ramai, sebab kita nak at the end of the day we want them untuk berada di dalam parlimen InsyaAllah dalam masa 5 tahun akan datang, ataupun mereka sendiri dah bergiat aktif ataupun dah berani untuk bertanding sendiri selaku calon wanita seperti tokoh-tokoh wanita politik di luar negara. Sebab kita nampak benda ni macam ramai dah seru, kita mahukan 30% ataupun beberapa peratus peningkatan dalam wanita dalam parlimen, dan inilah antara salah satu inisiatif yang mungkin insya-Allah boleh membantu kepada pentadbiran negara untuk lebih ramai lagi mempunyai figura wanita selaku politician di dalam Malaysia. Itu saja. Mungkin Dr. Nur Ashikin setuju dengan pendapat Mel tadi? I pun tak tahu ada calon pejuang. So tapi tak apa, I think sebab ahli kita ramai, so kalau ada yang register tu dia alu-alukan lah sebab dia good initiative. Sebenarnya dah lebih kurang 50 negara dah adapt electoral quota untuk pastikan ada penglibatan wanita muda dalam representasi parti. Sebab tanpa kuota ni agak sukar. Walaupun perdebatan yang selalu jadi, bukan sahaja di Malaysia lah, yang ni perdebatan mengenai gender involvement dalam politik, adalah wanita tu perlukan tempat melalui merit dan bukannya melalui kuota. Walaupun dah banyak badan antarabangsa menyatakan bahawa kita perlukan sekurang-kurangnya 30% kuota wanita dalam kabinet dan juga pembuatan polisi dan juga dasar. So dia akan berbalik kepada debat yang sangat panjang lah, sama ada kita perlukan the silo 30% ataupun adalah melalui merit. Tapi saya agree di Malaysia memang representasi wanita dalam politik sangat kurang. Kita boleh lihat di GLC sendiri, representasi di GLC, di kabinet dan sebagainya. Banyak faktor, saya even buat research sebab I memang a researcher first than a politician. So research kenapa involvement wanita kurang supaya saya boleh tampung the loophole bila saya run saya punya women wing. So kita memang ada masalah untuk melibatkan wanita, banyak faktor. Lelaki dia lebih cenderung ke arah politik compare to wanita. But kita harap slowly perkara ini akan berubah dengan inisiatif semua dan kita boleh meramaikan wanita yang mampu ke depan. Tapi semestinya dia akan again berbalik kepada platform mana yang wanita itu guna jika mereka mahu ke depan. Jika seorang wanita tu mahu berlibat dalam politik tetapi memilih satu platform yang ruang dan juga peluang tidak diberikan, dia tetap tidak akan ke mana-mana. So nasihat saya kepada wanita-wanita di luar sana, jika berminat untuk masuk politik, choose the right platform. Semestinya lah, memandangkan saya merupakan ketua sayap wanita muda Malaysia, semestilah saya akan kata, jika anda bersama saya, peluang semestiasa diberikan. Bolehlah consider untuk bersama Pejuang Hitam Muda Malaysia. Sempat lagi ada iklan kat situ air. I mute kat situ air. Saya pernah, kalau saya salah, saya maaf ya Tan Sri Rafidah Aziz. Saya pernah ke rumah Tan Sri Rafidah Aziz dan menemu buah beliau tentang isu, isu-isu semasa waktu itu. Dan bila bercakap tentang representasi wanita ni sebenarnya, dia mengatakan bahawa kenapa kena ada merit? Kalau dia bagus, dia naik. Tak kira lah berapa peratus ke, tidak perlu merit asalkan mereka itu bagus. Bukan merit tu, kuota. Merit kuota, tidak perlu ada kuota, ikut merit, ikut merit yang mana kemampuan mereka. Kalau kuota tu kata 30% tapi sebenarnya merit mereka 80%, why not 80%? So benda tu agak menarik perhatian saya lah berborak dengan dia, macam oh that's true kalau bagi kuota semata-mata, tapi kalau yang mengisi itu tak layak. Ini sekadar menjadi kuota semata-mata. Ya, perdebatan mengenai merit ataupun kuota mengenai representasi wanita ni memang debat yang biasa berlaku. Bukan sahaja di Malaysia tapi di luar negara. Dan of course itu very the Rafidah Aziz lah. Apa yang you cakap tu. Sebab kita di Pejuang pun biasa deal dengan Tan Sri Rafidah Aziz. So Rafidah Aziz je ikon politik wanita yang sangat saya sanjungi.
Dan saya memang sukalah bila dia bercakap begitu, dia membuatkan kita berfikir. That's right. If like 60%, 80%, give chance. Betul tak? Okay, Faiz, kita dah melebihi pukul 9 ni sebenarnya. Itulah, I tengok Hilmi pun keseorangan di situ sebab kita bercakap tentang politik dan wanita. Sebenarnya kita nak redakan sikit suhu pada malam ini. Kita sebenarnya tak adalah suhu tinggi sangat. Saya rasa semua orang memberikan pendapat dengan secara sangat berhemah. Tetapi kita ada something yang special dan something yang fun sikit untuk mereka lakukan. Kita ada quiz. Adakah anda semua bersedia untuk berdepan dengan quiz ni? Sebenarnya penonton-penonton kita di Facebook pun boleh juga join in. Korang boleh je teka bersama dengan 3 orang panel kita ni. Korang just komen kat bawah situ. Nanti kita akan tengok ramai-ramai komen siapa yang paling cepat, siapa yang paling tepat. Okay, kuisnya seperti ini saja. Kita akan tunjukkan 10 crop images iaitu individu ahli politik muda di seluruh dunia. Mungkin ada daripada Malaysia, mungkin ada daripada negara-negara luar lah. Dan anda perlu meneka siapakah individu tersebut. Okay. So, mereka semua tengah mute ni. Anda kena buka. Okay. Yang ni tak payah mute. Ini korang masuk je. Okay. Okay, kita boleh tunjukkan image pertama dulu. Jacinda Ardern. Semua tahu. Okay, kita go to next. Lirik matanya. Betul lah. For next. Dr. Wajdi Dasuki. Yes, Dr. Ashdah Wajdi. Kita tengok betul ke tak? Betul. Betul tu. Kenapa tak ambil gambar dia elok sikit? Time ni tengah tengah cakap. Orang nampak bersemangat. Nampak. Next. Okay, yang ketiga. North Korea. Masih tak? Yes. North Korea. Kim Jong-un. Yeah. Kita tengok dulu. Betul. Tapi ini tak muda. Kata tadi pemimpin muda. Korea Utara. Seluruh dunia lah. Boleh lah. Dia di bawah usia 40 tahun sebenarnya. Kim Jong-un ni. Okay, mungkin image keempat. Siapa pula ni? Dia macam Bollywood. Dia adalah ahli politik yang juga merupakan seorang bidu wanita. Patutlah pakai contact lens. Sekejap. Suka pakai bola mata palsu. Negara jiran kita. Krisdayanti ke ni? Isteri Soekarno. Krisdayanti Cuba buka sikit. Oh, ya ke? Okay. Jadi ramai orang tak aware yang dia ni memang sekarang ni dah aktif dalam politik kat sana kan? Krisdayanti merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Jawa Timur 5. Dia baru je angkat sumpah beberapa tahun yang lepas sebagai ahli parlimen di sana. Next. Dia ni sangat-sangat muda. Canada kot. I lupa. Dewan yang memperjuangkan alam sekitar, is it? Greta Thunberg, bukan? Oh, bukan aktivis. Okay. Oh, bukan. Okay. Itulah. Mungkin dekat Malaysia tak berapa popular tetapi dalam news global sangat-sangat popular. Hilmi lah jawab. Kalau dia rambut hitam, I mungkin akan kenal. Tapi blonde, I tak pernah cakap. Okay, kita tengok siapakah dia. Scotland. Ya, ini salah seorang pemimpin yang sangat-sangat muda iaitu baru berusia 26 tahun. Nama dia adalah Mhairi Black. Dia merupakan ahli parlimen Britain yang mewakili Scotland termuda sejak tahun 1667. Sangat-sangat muda. Okay, next. Siapa pula ni? Ni siapa? I pun nak teka. Rapper ke ni? Syed Saddiq ke ni Helmi? Teka bisnes ke? Bukan kan? Macam... Okay, semua tak tahu kita buka. Lama pula, tunggu. Adira Saddiq. Kenal tak? Tak kenal? Macam pernah nampak. But not so aware. Dia merupakan Emir Qatar. Nama dia ialah Tamim bin Hamad Al Thani.
ni famous kan. Semua muka-muka pelakon Hollywood Betul? Helmi, Meria. Kalau Kak Ratu Jabistai dah kena ketuk dengan Ayin, dia tak tahu. Betul tu. Okey, kita buka sekarang. Tak adalah. Oh. Ya, so bagi mereka yang tak tahu, nama saudara ini adalah Sanna Marin. Dia adalah Perdana Menteri Finland. Wow. Pada usia 35 tahun saja sudah menjadi Perdana Menteri. Kita ni bila nak umur 30, mereka yang berumur 30 tahun jadi Perdana Menteri? 35 tahun. Mungkin boleh tanya. Okay, next. Okay, seterusnya. Justin Trudeau. Adakah Justin? Kak, kita buka sekarang. Kita buka. Start. Oh, bukan. Oh, tak. Itulah macam I menang ni kali. So, kalau tadi apa tu Perdana Menteri berusia 35 tahun. So ini adalah Chancellor Austria berusia 35 tahun. Nama dia Sebastian Kurz. Ramai sebenarnya yang memimpin negara pada usia 30 tahun. 30-an dekat dunia ni sekarang. Macam model Okay, seterusnya. Said Saddiq. Bagi lagi ni jawab. Bos Helmi ke? Tak. Answer for Hilmi macam bos saya je lah kan. Tak perlu sebut nama. Hilmi nak tanya berapa usia dia, Hilmi? Honestly saya tak catch up dengan usia dia. Mungkin 28. 27 I guess. Dia 28 tahun. Kita dah last. Tak ada dua lagi yang last. I tak tahu. Okay, I lari nak kejap. Middle East. Osman, is it? I tak ingat lah dia punya, tapi I pernah nampak. Rasa macam nak sebut King Salman tapi bukan dah. Cuba kita buka dia punya ini saya pun tak catch up nama dia sebenarnya tapi dia merupakan seorang emir. Ya. Sekejap, saya tengah mencari nama dia. Nanti saya bagi tahu siapa nama dia depan ni. Kalau tahu kita orang jawab emir je tadi. Sebenarnya ramai kan pemimpin muda di seluruh dunia yang telah diberikan kepercayaan untuk memimpin negara masing-masing. I rasa Faiz, sebelum kita tutup, I rasa satu soalan lagi yang kita nak tanyalah, kita bincang tadi kan. Daripada kita punya anak muda yang orang kata terlibat dalam politik hari ini, seperti kita ada 3 panel kita hari ini, isu yang mengatakan tentang ahli politik yang terlibat dengan kes mahkamah yang disabitkan kesalahan, sepatutnya tidak harus bertanding dan mewakili sebagai seorang rakyat lagi. Bagaimana pendapat anda sebagai orang muda? Kerana kalau kita tengok di luar lah, di negara-negara luar, berlaku kesalahan, mohon maaf, letak jawatan. Berlaku kesalahan, mohon maaf, letak jawatan. Dan sebaliknya, saya tidak ingin point kepada sesiapa di Malaysia sebaliknya tidak menjadi begitu. Even though memiliki kes mahkamah dan disabitkan, memiliki kes mahkamah, belum disabitkan kesalahan, tak mengapalah. Kan, kalau sudah disabitkan kesalahan pun masih lagi memegang tampuk. So pandangan anda tentang perkara ini sebagai anak muda, mungkin boleh mulakan dengan Hilmi. Saya rasa benda itu adalah jadi topik hangat di setiap lapisan masyarakat, bukan sahaja daripada orang muda, malah juga orang yang lebih berusia. Sebab kebanyakannya macam saya share sebelum ni, kita kena keluar daripada mengagungkan sosok-sosok politik di dalam sebuah parti supaya yang kita kena ada ramai barisan pemimpin di dalam parti supaya andai kata satu orang ini terlibat dalam kes mahkamah dan disabitkan bersalah, dia boleh dengan sehormatnya turun bawah dan bagi peluang kepada mereka yang lain untuk mengemudi parti. Sebab kita tak percaya pada satu atau dua sosok di dalam sebuah parti, kita percaya dengan a set of leaders di dalam sebuah parti supaya andai kata satu orang jatuh, 9 lagi boleh backup dan cover. Itu dapat saya.
Doktor? Dengan doktor. Ya. Saya punya pandangan sebenarnya dah masanya setiap parti pinda dia punya peraturan dalam perlembagaan. Yang mana apabila dia punya pemimpin ataupun dia punya ahli majlis tertinggi disabitkan kesalahan, mereka perlu meletakkan jawatan secara terhormatlah, sebab dia punya implikasi besar sebenarnya apabila kita mengekalkan orang yang ada kes mahkamah. Kalau dia belum disabitkan betul-betul salah, I think tak apa, sebab dia belum, kita tak boleh lagi kata dia bersalah kan selagi tak dijatuhkan hukuman. Tapi kalau dah dijatuhkan hukuman, dia memegang lagi tampuk pemerintahan dalam satu parti, implikasi dia kepada parti itu sendiri. Apa-apa kenyataan yang dikeluarkan, rakyat tidak akan percaya. Dia akan rasa kenyataan tu dah hilang credibility. Tapi again, kita sebagai rakyat, kita boleh suarakan saja, kita tidak suka. Dia akan berbalik-balik kepada peraturan parti. Jadi, kalau macam mana rakyat tidak suka tapi parti tu tak letak satu peraturan, sama je. Memang orang tu akan maintain. Anak muda patut mengambil turn. If you don't want to put that person down, I as a voter will not vote for him or her. Yes, itulah implikasi dia. Sebab tu penting ahli politik kena aware perkara ni, dan even lah kalau tak ada pun klausa itu di dalam perlembagaan setiap parti, ahli majlis tertinggi boleh ambil keputusan tu, boleh bawa ke lembaga disiplin, kita boleh vote beramai-ramai. Tapi ni atas parti masing-masing lah. Boleh vote ramai-ramai yang orang itu perlu digantikan dengan calon lain sebagainya. Dan perkara itu boleh dilakukan. Tapi dia akan berbalik sama ada parti itu ingin atau tidaklah lakukan. Tapi macam saya cakap, penting untuk setiap parti dah mula mengambil kira mengenai itu. Kalau masih lagi mengekalkan orang yang ada kes, disabit bersalah, memang akan jadi masalah. Even kalau dia adalah ahli parlimen sekalipun, dalam perkara 48 Perlembagaan Persekutuan dia akan hilang kelayakan menjadi ahli parlimen. So kalau dalam Perlembagaan Persekutuan ada, kenapa tidak adakan klausa yang sebegitu dalam peraturan parti? Betul. Melia, bagaimana pendapat anda? Macam Dr. Ashikin dengan Himi sebutkan, benda ni ibarat satu toxic lah dalam mana-mana pandangan ataupun image kepada sesebuah parti, dan khususnya kepada mana-mana yang memang mempunyai ahli politik ke ataupun ahli parlimen ke yang bersabit dengan kes-kes mahkamah dan sebagainya. Apa yang saya nampak sekarang, kita dah more kepada lebih bukan fokus kepada, kita dah nampak dah bila ada orang yang ada kes mahkamah je kita tak naikkan sebagai pemimpin. Tapi still ada beberapa yang nampak still diterima ataupun masih lagi berada dalam pimpinan. Cumanya benda tu mungkin kerana macam saya katakan tadi, rakyat masih memiliki mereka ataupun masih mahukan mereka, ataupun mereka masih lagi mahu bertanding, dan benda tu yang membuatkan that individual as parlimen itu tidak bertanggungjawab dengan apa yang telah dilakukan. Sebab at the end of the day, betul, as manusia kita tak akan perfect 100%, tetapi mungkin based on that thing yang kita dah buat tu adalah satu perkara yang boleh menyebabkan rakyat tidak lagi percaya pada kita ataupun politik. Pada parti. Sebab tu orang kat luar sana panggil politik ni kotor, kat luar sana orang ni panggil macam once jadi ahli politik je, makan rasuah lah tu, macam tu kan. So benda-benda macam tu yang memburukkan image lah kepada orang-orang yang baru nak naik dan sebagainya. That's why saya setuju dengan Dr. Ashikin, kalaulah sesuatu parti itu bertanggungjawab, mungkin dia boleh untuk letakkan ataupun beri ketetapan yang mana dah ada kes dan sebagainya atau sedang dibicarakan, direhatkan sebentar dan sebagainya. So benda tu akan membantu juga kepada kepercayaan rakyat serta orang-orang yang mengundi mereka. Itu saja. Wrap up. Ya, saya memang tertarik sampai saya macam dengar je tadi apa yang mereka bertiga cakapkan tadi. Okey, mungkin sebelum kita berundur pada sesi pada kali ini, mungkin kita mintakan kepada panel kita memberikan kata-kata terakhir berkaitan mengapa remaja ni perlu kisah tentang politik Malaysia. Mungkin kita boleh mulakan daripada Hilmi. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kenapa remaja perlu ambil kisah dengan politik? Saya nak kaitkan dengan Hari Kemerdekaan. Pada saya, kemerdekaan adalah mengenai kebebasan, perubahan yang lebih baru ataupun namanya hijrah. Tapi dia tepuk dada tanya selera, tanya balik pada diri kita, adakah kita telah benar-benar merdeka? Jadi untuk itu, reflect balik, tanya balik pada diri kita, sama ada kita perlu untuk tidak
menyertai politik atau setidaknya ambil tahu tentang politik supaya kita dapat tahu adakah kita telah benar-benar merdeka daripada segi objektif atau subjektif. Doktor pula, kepentingan kita ambil tahu tentang politik. Okay. Kalau nak minta semua anak muda menyertai politik atau parti politik tu tak adil sebab bukan semua orang minat. Tapi ambil tahu tu perlu. Sebab kita tidak boleh membiarkan negara kita ni dipimpin oleh orang yang tidak sewajarnya. Dan perkara itu boleh berlaku kalau anak-anak muda tidak mengambil ruang dan peluang mereka untuk mengundi dan mereka tidak cakna dengan isu semasa dan akhirnya mereka akan mudah ditipu oleh orang yang berkepentingan. Sebab tu sebagaimana anak muda umur 18, 19 dah layak untuk memandu kereta, ambil lesen, sebegitu jugalah anda layak untuk memilih wakil rakyat anda. Tapi tidak mungkin anda boleh pilih wakil rakyat kalau anda tidak tahu apa yang jadi dalam politik. Tanpa mengambil tahu apa yang jadi politik, you takkan tahu dia buat corruption case apa, macam mana dia run satu tempat, pentadbiran skill dia macam mana. Dan cara itu kita nak tahu adalah dengan ambil kisah apa yang jadi dalam politik. Itulah pentingnya. Kita bertanggungjawab dengan masa depan kita sendiri. Betul. Saya sangat sokong apa yang dikatakan oleh Dr. Ashikin tadi tu. Tadi nampaknya kita dah sampai ke penghujung. Melia belum lagi. Melia belum lagi Ya. Yeah. Tak apa, kalau tak nak tak apa. Melia nak top up sikit. Melia nak top up sikit sebelum Melia bagikan pendapat Melia. Macam mana nak buatkan orang muda ni percaya kembali untuk kisah tentang politik, sebab bagi mereka aku cakap apa pun orang tetap sama, politik kita tetap sama, tak ada perubahan. Kenapa? Macam mana? Okey, kalau nak bagi orang anak muda untuk percaya balik politik, that's why kita panggil mereka untuk join. Sebab kalau diorang tak join ataupun diorang tak terlibat ataupun tak ambil tahu, diorang hanyalah semata-mata untuk komplain. Ataupun macam like I said, kalau ada beberapa orang kat luar sana yang memang tak tahu susul galur ataupun bagaimana perjalanan perlembagaan itu sendiri, that's why there is a lot of things happen in Twitter bercerita tentang demokrasi dan sebagainya, tapi tak tahu bagaimana pelaksanaan tersebut. So bagi Mel lah kan, kalau back to the question yang basic, kita perlu ambil tahu politik, tapi dalam masa sama Mel sangat-sangat nak tengok anak muda akan datang tahu pasal sejarah juga dan juga apa yang berlaku di sekeliling, tahu juga apa yang sebenarnya Malaysia ini bagaimana. Sebab somehow kita nampak anak muda ini terlalu memandang seperti di luar negara dan ingin membawa budaya tersebut ke dalam negara kita. Tetapi kita tahu negara kita mungkin tidak fit on that part pun. So kat situlah yang saya selalulah bercerita dengan kawan-kawan terdekat, if you guys want to join the politic, you can, but tahu secara keseluruhan. It's not only for the politics ataupun you nak rebel ataupun you just nak marah-marah sesiapa yang you nak marah, tetapi you tak tahu pun the dasar ataupun the basic things at the first place. So itu yang menyebabkan sesuatu perkara itu boleh diletakkan dengan tempat yang betul dan keadilan yang ada jika kita tahu secara keseluruhannya. Bukan sahaja ambil tahu tentang politik, tetapi tahu juga bagaimana sejarah dan sebagainya, bagaimana negara kita dibentuklah sepenuhnya lah. Macam tu. Itulah daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Melia, Dr. Nur Ashikin dan juga Hilmi atas, saya rasa banyak benda yang mereka kupaskan walaupun dalam masa 1.5 jam saja tadi. Banyak benda yang mereka telah berikan pendapat yang sangat bernas dan saya fikir penonton kita di Facebook juga dapat mengambil banyak info daripada sana dan mungkin sharekan kepada kawan-kawan lain di platform social media yang ada, Twitter, di Facebook, tentang apa yang mereka sampaikan sebentar tadi. Terima kasih sekali lagi kepada Melia, Dr. Nur Ashikin dan juga Hilmi dan juga Fizrin kerana bersama dengan kita Remaja Youth Talk pada hari ini, dan juga terima kasih kepada penonton di luar sana yang sudi untuk bersama kita daripada pukul 8 malam tadi sampai pukul 9.30. Nak dekat pukul 9.30 dah ni. Mereka setia mendengar apa yang diperkatakan oleh panel. Okay, jangan lupa untuk bertemu dengan kita sekali lagi di Remaja Youth Talk sesi seterusnya. Tak lama lagi Ain, 16 September kita ada satu lagi sesi. Boleh cerita sikit tak Ain, apa yang menarik tentang sesi tersebut? Sesi 6 September kita cakap tentang apa? Ya, banyak benda lah kepada saya. Kita akan bercakap tentang kita Malaysia, hari Malaysia. So kita ada sesuatu yang sangat istimewa sempena Hari Malaysia. Jangan lupa untuk nanti update pada Majalah Remaja untuk tahu apa benda yang kita akan sampaikan pada hari tersebut. Okey, terima kasih Kakak amalkan diri dan Assalamualaikum, selamat malam. Thank you semua. Terima kasih.